Ni seperti yang saya maklum, kita akan masuk subtopik yang seterusnya. Semalam pun dalam WhatsApp saya dah bagi tahu dah. Kita akan masuk 2 subtopik. So sila buka muka surat 11. Okay, so kita akan masuk function yang seterusnya. Dan function ni sangat penting sebab awak kena faham macam mana awak nak differentiate untuk function yang bukan algebraic. Okay. Buka muka surat 11 Okay. Oh, dah ada orang record ke? Okay, thank you. Saya lupa nak tekan record tadi. Okay, dah tekan record. Alright. Sebelum saya masuk kepada trigonometry, saya ulang lagi sekali dalam kelas saya dah bagi tahu dah. Awak kena faham tau, differentiation ni dia sangat senang kalau awak dah faham konsep dia. Okay, saya nak tanya, awak nampak tak apa yang saya conteng kat depan ni dengan muka saya kat depan? Nampak tak? Ke nampak conteng je, muka tak nampak? Nampak. Dua-dua nampak ke salah satu je nampak? Dua-dua nampak. Okay, right. Thank you bagi feedback. Okay. Seperti yang saya inform dalam kelas minggu lepas, kalau kita sebut pasal function ni fungsi. Okay. Dia akan bagi soalan. Maknanya soalan tu y sama dengan fx. Okay. Jadi bila kita cakap pasal fungsi, dekat yang fx ni yang berbeza. Sebelum ni kita belajar dua benda iaitu constant dengan algebraic. Maksudnya kalau constant jadi kosong, kalau algebraic dia darab depan, kuasa dia tolak satu, kan? Okay, jadi sekarang ni untuk function yang awak kena tahu dia ada 4 keluarga ataupun 4 jenis lah. Yang pertama algebraic yang kita belajar last week. Ni mungkin dah ada conteng dalam buku kan minggu lepas. So awak just tengok balik and then salin je lah nanti. So algebraic dia ada 2. Iaitu yang pertama kalau kita ada constant. Dan yang kedua kalau kita ada power rule. Okay, power rule. Okay, so kalau constant ni maksudnya kalau dia bagi nombor lah kan. Kalau dia bagi nombor maksudnya kita differentiatekan apa-apa, dia akan dapat kosong. Okay, ni constant ni jadi kosong. Tapi kalau power rule, ingat formula power rule. Kalau kita ada x kuasa n, okay, maksudnya n tu darab depan and then x ni kena salin balik dan kuasa dia tolak dengan satu. Okay. Jadi ini adalah 2 formula yang kita belajar untuk keluarga algebraic sahaja. Okay, next. Kita nak masuk keluarga yang seterusnya. Sikit. Macam panjang sangat. Jarak sikit. Okay. So ni algebraic. Oh dah lagi pula dah. Okay. So next kita akan masuk untuk fungsi yang seterusnya iaitu trigonometry. Kemudian yang ketiga adalah kita masuk untuk exponential dan yang keempat adalah logarithmic. Okay, so untuk trigonometry ni kita akan pergi kepada muka surat 11. Okay, muka surat 11 yang dalam buku awak tu, awak boleh contoh dalam buku awak je lah ni. Okay. So trigonometric dia ada 6 formula. Okay, 6 formula di mana 3 yang asas iaitu sin, cos, tan. Jadi kat sini tolong highlight kita ada sin, kita ada cos dan kita ada tan. Sekiranya kalau soalan tu dia bagi sin ke, dia bagi cos ke tan, dia punya jawapan differentiation awak tengok table ni. Okay, ikut je. Okay, sekiranya awak differentiate sin, dia akan dapat cos. Okay, ataupun saya tulis sikit kecil kat tepi ni, dia ada 6 function nak senang ingat lah. Okay, kalau kita differentiate sin, okay, so dia akan dapat cos. Yang lain tu jangan usik lagi. Yang ni saya nak ajar yang basic formula je. Kemudian kalau kita ada cos, yang pertama sin kan, yang kedua kalau cos. Kalau kita differentiate cos, maka dia dapat negatif sin. Negatif ada. Untuk cos dia special, dia akan dapat negatif dekat depan. Okay. Kemudian fungsi yang ketiga apa dia? Tan. Okay, kalau kita differentiate tan, dia akan dapat
secant kuasa 2. Ada negatif tak kat situ? Tak ada. Dia hanya ada secant kuasa 2 je. Okay. Dan yang keempat, kalau kita differentiate cot, okay, dapat apa kalau cot? Dapat negatif cosec kuasa 2. So kalau kita differentiate cot, dia dapat negatif. Okay, cosec ni ejaan panjang dia COSEC. Tetapi kalau awak nak pendekkan, cosec ni dia sama dengan CSC. Dia punya shortcut dia lah. Cosec jadi CSC. Jadi kalau cot kita differentiate, maka dia akan dapat negatif cosec kuasa 2. Okay, sebutan dia cosec. Okay, function yang kelima. Kalau secant, SEC secant. Okay, kalau kita differentiate secant, maka dia dapat, nampak tak? Dia ada dua kembar dekat situ. Secant dan juga tan. Dia memang dapat kembar dan dua-dua tu perlu ditulis. So dekat sini, kita ada secant, differentiate secant kan. So dia dapat secant dan juga tan. Okay, dapat 2. Secant 1, tan 1. Okay, dan seterusnya kalau kita nak differentiate cosec. Differentiate cosec CSC, cosec saja. Differentiate cosec. Tapi yang dapatnya apa? Negatif cosec dan juga cot. Tak ada kuasa 2 dekat situ kan. Dia hanya ada cosec dan juga cot. So dekat sini kena ingatlah negatif cosec dan cot. Okay. So boleh nampak tak? Boleh faham tak kat sini? Dia berbeza dengan power rule tau. Kalau power rule, dia dalam bentuk X kuasa N. Dia punya formula N darab 1 dan N tolak 1. So ini kalau untuk power rule, dia dapat dia akan dapat N X N minus 1. Ni power rule. Tapi sekarang bila kita cakap pasal trigonometri, yang perlu awak tahu adalah 6 basic ni dulu. Kalau differentiate sin, nak tulis jawapan dia akan jadi cos. Nak dari differentiate cos dapat negatif sin sampailah habis. Okay, so dia ada 6. Dan jadual ni awak jangan bimbang sebab dia akan bagi dalam exam. Kalau mula-mula tak ingat, boleh refer jadual ni. Tapi janganlah sampai habis semester pun awak nak refer jadual. Kalau boleh yang sin, cos, tan ni, yang 3 basic ni dah ada dalam kepala awak lah. Sin dapat cos, cos dapat negatif sin. Cara nak hafal memang tak ada. Cuma saya suka tulis macam ni je. Kalau S jadi C, cos jadi negatif S. Dia macam differentiate lah. Sin dapat cos, cos dapat negatif sin. Okay, cuma kalau tan ni bila differentiate dapat negatif, dapat secant. Secant kuasa 2. Itu je lah yang basic saya menghafal. Dia tak ada formula khas. Okay? Alright. Okay. So setakat ni boleh faham tak? Dah boleh faham dah. Jadi benda ni awak contenglah dalam buku ke apa supaya nanti bila kita buat latihan nanti awak boleh faham. Okey, jadi sekarang ni kita dah saya berapa orang dah masuk kelas saya ni? Sekejap. Ada lagi tak masuk ni. Sekejap So kita ada 15 orang, ada 2 orang lagi tak masuk. Okey, tak apa. Okey, saya copy sekejap yang ni. Penting sebab ni nanti bila awak nak buat soalan chapter 2, chapter 3 nanti benda ni saya tak terang dah. Okay. So sekarang ni boleh faham algebrik tadi dah lepas lah. Sekarang ni kita dah masuk kepada trigonometri muka surat 1 dan ni basic formula dia. Okay. Sekarang ni kita nak pergi kepada penyelesaian soalan untuk trigonometrik keseluruhan Okay, so trigonometry. Okay, dia akan guna chain rule. Okay, dia akan guna chain rule tau. Okay, kalau ingat chain rule yang kita belajar iaitu yang ni d dx. Kalau kita ada fx kuasa n. Okay.
Fokus yang ni chain rule lah, saya terang balik chain rule ni. So dia akan differentiate apa dulu kalau chain rule ni? Dia akan differentiate n dulu kan. So dia akan dapat n. So n lepas tu dia akan dapat fx and then n tolak 1. Okay, lepas tu? Okay, differentiate yang dalam kurungan. Okay, betul. So sekarang ni kalau nampak yang dalam kurungan ni kita panggil dia sebagai differentiate bahagian dalam, iaitu inner. Maknanya awak akan darab dengan hasil differentiate dalam dia. Dan yang n ni dekat luar ni adalah outer. Sebab tu awak akan buat 2 kali differentiation. Yang pertama yang dekat luar ni, yang ni awak differentiate outer. Differentiate outer yang n ni lah. Okay. Dan satu lagi dia kena darab dengan differentiate inner. Sebenarnya ini je konsep untuk chain rule. Dia berantaian kan, jadi dia sebenarnya adalah differentiate outer dan juga differentiate inner. Jadi konsep untuk trigonometrik dia akan guna pakai chain rule. So saya akan tunjuk kat sini chain rule. Kalau kita ada trigonometri, contohnya lah, saya ambil sin. Sin apa-apalah, sin fx. Okay. So sin fx ni dia sebenarnya ada outer dan juga inner. Sebab awak akan buat 2 kali differentiation. Jadi yang pertama sekali, sin tu adalah outer. Sin ni yang kita belajar tadi kan. Sin ni adalah outer. Sebab dia tak ada kuasa, dia bukan power rule. Dan untuk fx dalam ni adalah inner. Okay, boleh faham? Jadi sekarang ni kan, kalaulah saya nak differentiate sin fx, maka jawapan dia, okay, first kali kita differentiate dulu yang outer. Differentiate outer ni maksudnya differentiate sin. Kalau ikut jadual ni, sin kalau differentiate dapat apa sin? Cos. Okay, cos. Okay, jadi sekarang ni, sin tadi dapat cos. Maka daripada sini kita akan tulis cos fx. Okay, jadi cos fx ni adalah jawapan untuk differentiate outer dia sahaja. Kemudian dia kena darab dengan, okay, darab dengan apa? Differentiate inner. So inner dia adalah fx ketul je. So fx maknanya awak kena buat f prime x lah. Okay, so ni yang inner ni. Ni yang kedua. So dia terus dapat jawapan dia. Jadi trigonometrik dia menggunakan konsep chain rule, di mana awak differentiate dulu sin costan, lepas tu darab dengan hasil differentiate inner. Okay? Alright. Jadi kita try tengok example muka surat 11. Kalau awak faham. Ke ada nak tanya ni? Ada tak nak tanya? Sebab dia mengguna pakai kaedah macam chain rule. Differentiate outer dulu, lepas tu darab dengan differentiate inner. Okay, kalau tak ada soalan, kita try tengok pada example muka surat 11 ni. Awak boleh contoh je dalam buku awak tu. Okay, example 11, soalan pertama A. Sekiranya dibagi fx. Okay, dibagi fx, saya tulis balik fx sama dengan 7 sin x. Okay, so apakah f prime dia? So f prime dia, tulis kat bawah f prime x. Cuma dekat sini awak kena faham sin ni yang inner tadi, yang dalaman, inner. X ni yang adalah fx dia tu, iaitu outer. Inner kat dalam, balik dah. Sorry. Inner adalah x. Ni outer. Ni outer. Dan ni inner. Fungsi luar dengan fungsi dalam. Okey, jadi 7 ni dia sama je lah 7. 7 tak payah differentiate, salin je balik 7. Kalau sin bila differentiate dia akan dapat cos. Kan tadi, belum jadual tadi Sin dapat cos. Cos apa? Cos x. Dia kena salin je balik. Lepas tu dia kena darab dengan differentiate inner. Differentiate x saja. Differentiate x dapat apa? Okey, so dapat 1. Ya, 1. Okey, nampak tak? Okey, so sekarang ni first step awak kena faham yang ni dulu. Tapi lepas pada ni,
Kalau awak dah nampak dah X tu dapat 1, tak payah tulis pun tak apa. Cuma saya nak ajar konsep dia je, inner dan juga outer. Maka beliau dapat 7 cos X darat 1. 1 ni dia punya priority dia takkan darat dengan X tau. 1 ni dia akan darat dengan nombor apa-apa dekat depan. Jadi kalau 1 darat 7 maka dapat 7 juga. Terus dia akan dapat jawapan 7 cos X. So ni jawapan dia. Boleh? Jadi tujuan kita buat inner differentiation dekat belakang tu, nilai tu dia akan darab dengan nilai depan. Okay? Cos X dia takkan berubah. Kalau dia bagi sini sin X, tetap akan dapat cos X. X lah. Kalau 2X, 2X lah. Okay. So ni untuk example A. Kita try tengok example B pula. Okay, example B. Dia bagi fx sama dengan sin 2x. Okay, so kita tulis ni. Fx sama dengan sin 2x. Okay, sin ni adalah outer dan 2x ni adalah inner. Okay, jadi bila kita nak differentiate, dia akan dapat f prime x sama dengan sin differentiate dapat cos. Cos apa? Cos 2x. Dia partnership tau. Dia tak boleh asing. Dia tak boleh tulis cos saja-saja. Sebab kalau cos saja-saja dia tak ada maksud. Dia kena ada pasangan dia. So pasangan dia kena 2x lah. Okay, lepas tu dia darab dengan, ataupun saya tak titik lah. Okay, darab dengan apa? 2. Okay, 2. Datang daripada mana 2 tu? Differentiate 2x. Ya, betul. Sebab awak ni differentiate 2x tu, ingat 2x tu bila differentiate dia akan dapat 2. Okay, jadi sekarang ni 2 tu janganlah tinggal kat belakang. Dan 2 ni dia tak boleh darat dengan 2x ni. Siapa-siapa darat 2 dengan darat 2x, salah. Dia tak boleh darat dengan 2x, dia tak boleh kacau. Jadi 2 ni kita tarik duduk kat depan ni. Maka dia akan dapat jawapan dia 2 cos 2x. Atau lepas ni kalau awak nak senang, apa-apa hasil differentiate bahagian dalam, awak darat depan terus je. Okay. Next, soalan C. Dia kena faham betul Okay, C. Okay, C adalah tan X per 2. Bila kita differentiate, tan kalau ikut jadual dapat apa tan? Secant. Okay, secant. Secant kuasa 2. Tak ada negatif dia secant kuasa 2. Jadi dekat sini automatik kena tulis secant kuasa 2 X per 2. Ni salin dulu. Secant kuasa 2 X per 2. Cuma dia akan darab dengan differentiate. X per 2 kalau differentiate dapat apa? X per 2 ni sebenarnya sama dengan 1 per 2x. So kalau differentiate, Saiful. Dapat? Dapat apa kalau differentiate? X per 2 kalau differentiate dia akan dapat 1 per 2. Sebab sebutan X per 2 ni dia sama dengan 1 per 2x. Jadi kalau kita differentiate, kita just buang je dia punya X tu. Jadi dia akan dapat 1 per 2. So 1 per 2 ni kita akan darat dengan depan lah. Okay, maka dia akan dapat 1 per 2 secant kuasa 2 X per 2. Boleh? Boleh kan? Okay. Yang D ni, D nampak macam complicated tapi tak sebenarnya. Okay, D sekejap saya salin ni. D ni soalan D. Okay, soalan D dekat sini lah. Okay, yang mana baru masuk, saya masih dalam muka surat 11 Tolong buka buku dan tolong conteng ataupun tolong salin lah supaya benda ni tak mudah hilang. Jangan hari ni saya ajar, esok tak ingat. Okay, so soalan D. Fx sama dengan 3 cos X kuasa 2 tambah sin X. Ini adalah dua sebutan. Dua sebutan maksudnya dia akan dapat dua jawapan yang berbeza. Okay, so kita akan tulis dulu F prime X.
Okay, kita beza dulu 3 cos X kuasa 2. So dia akan jadi 3. Cos dapat apa kalau differentiate? Tan. Hey, Negatif. tan? Tan? Kenapa tan? Tan. Sin. Okay, negative sign. Okay, cos dia akan dapat sini negative sign. Okay, salin balik X kuasa 2. Okay, full stop. Dia darab dengan apa? Dua. 2? 2X. Okay, 2X. Sebab apa 2X? Sebab dia punya differentiate tu adalah X kuasa 2. Tapi ingatlah kalau X kuasa 2 ni dia macam power rule lah. Dia back balik pada power rule which is formula dia akan jadi X and minus 1. Okay, so dia akan dapat 2X. Okay, settle satu bahagian. Sebab yang ni satu sebutan, dia akan dapat jawapan ni. Okay, kemudian dia tambah dengan sin X. Sin bila differentiate dapat cos. Maka dia akan dapat cos X. Tapi didarab dengan 1. Sebab hasil differentiate untuk X ni, dia akan dapat 1. Jadi bila kita nak permudahkan bentuk ni, maka kita darabkanlah 2X ni dia akan darab dengan 3 dekat depan. Okay, satu benda. Kemudian nampak tak yang negatif kat tengah ni? Negatif kat tengah dia tak boleh duduk kat tengah. Maka ditarik duduk kat depan. So yang ni kalau permudahkan dapat berapa jawapan dia? Negatif Dan sin X kuasa 2. Boleh? Okey. Dan yang belakang yang cos X tu dia adalah sebutan yang lain. Jadi satu ni pergi darab kat depan ni je lah. Tak ada efek. Satu memang tak ada efek. Terus dia akan dapat tambah cos X. Okay, dah siap dah dapat jawapan dia. Okay? Alright. Jadi sebelum saya pergi kepada fungsi seterusnya, kita try tengok ada tak praktis. Muka surat berapa praktis? Tak payah lagi lah, tak payah buat praktis lagi. Saya nak terang dulu untuk example. Okay, cuba salin dalam buku sekarang mana-mana ruangan lah. Mana-mana ruangan yang ada lagi example belakang ni. Okay, tak payah, saya buat terang example ni je lah. Okay, pergi ke surat 12 sekarang. Okay, muka surat 12. Dia ada lagi 2 example, E dengan F. Okay, kita tengok dulu satu-satu. Okay, soalan E ni, soalan E, saya salin balik kat sini. Fx sama dengan 2 cos X kuasa 2 tambah 1. Okay, ni soalan dia lah. Okay, jadi bila kita nak differentiate F prime X sama dengan 2 kena salin macam biasa. Cos bila differentiate dapat negative sign. Dan yang ni kena salin balik lah. X kuasa 2 tambah 1 sebab pasangan dia. Salin tanpa perlu ubah apa-apa. Ini salin je. Cuma dia kena darab dengan belakang dia. Okay, darab tu kena differentiate X kuasa 2 tambah 1. Differentiate X kuasa 2 tambah 1 dapat 2X. yes, 2X. 1 dekat belakang jadi kosong. Jadi sebab tu dia akan dapat 2X sahaja. Okey, maka bila dapat benda ni, maka terus yang ni kita akan darab dengan 2. Okey. Dan ingat tak negatif ni jangan tinggal kat dalam Negatif pun dia kena tarik dekat luar. Kalau ada negatif kena keluarkan. Maka dapatlah jawapan dia negatif 2 darab 2X 4X. Okay, yang belakang salin je. Okay, so dah siap dah jawapan dia. Okay. Next, kita try tengok F. F tu dia bagi Fx sama dengan sin kuasa 2 X. Okey. Yang ni tolong take note sikit lah. Saya kena tunjuk yang lain ni. Soalan F
Okey. Saya pergi kepada yang soalan F tadi ya. Fx sama dengan sin kuasa 2x. Okey, sin kuasa 2x kalau awak tengok dekat sini, kuasa 2 dia berada pada sin ataupun trigonometri. Jadi dekat sini dia tak sama dia tak sama dengan bentuk sin x kuasa 2 macam ni. Sin kuasa 2 dengan sin x kuasa 2 adalah bentuk yang tidak sama. Okay, kalau sin x kuasa 2 kita boleh differentiate macam biasa. Tapi kalau sin kuasa 2x yang saya tulis warna hitam ni, dia tak boleh tukar bentuk ni. Okey, jadi kat sini saya nak tunjuk satu penukaran sebelum ni indeks kan, yang ni untuk trigonometri. Kalau kita ada sin kuasa n untuk fx, okey, dia boleh ditulis sebagai sin fx kuasa n. Kuasa tu dia boleh tarik ke semua dan kena letak kurungan. Okey, ataupun tak payah buat kurungan petak lah, saya buat kurungan bulat je. Okey, contoh. Tolong salin dalam buku supaya lepas ni kalau keluar soalan ni awak kena ingat dia kena tukar bentuk dulu. So contohnya kalau saya letak sini sin kuasa 5 10x. Okay, nampak tak? Kuasa 5 dia tu berada pada sin kan? So dia akan jadi sin 10x dan kurungkan semuanya kuasa 5. Jadi dia boleh bawa keluar yang kuasa 5 ni letak kat luar. Boleh So kalau lah contoh saya ada lagi, kalau tan kuasa 3 4x. So macam mana kalau kita nak tulis balik tan tu? Macam mana kita nak tulis balik? Kalau kuasa 3 untuk tan tu kita bawa keluar. Seorang try, volunteer. Ini tan bukan differentiate Okey, tan 4x kurungan 3. Okey, kurungan kuasa 3. Okey, ini bukan differentiate. Okay, thank you Saiful. Ini bukan differentiate. Saya bagi tahu lagi sekali ini bukan differentiate. Ini kita panggil sebagai tukar bentuk. Macam sebelum ni lah, kita tukar bentuk punca kuasa, kita tukar bentuk pecahan, okey. Yang ni tukar bentuk dari segi trigonometri. Mungkin sebelum ni awak tak pernah jumpa, tapi ini adalah soalan yang kalau melibatkan trigonometri, kena tukar dulu kuasa tu letak kat luar. Okey. So kalau contohnya kalau dia dah bagi dia bagi kat sini cos 5x kuasa 2. Kalau dia bagi macam ni pula, cos 5x kuasa 2, maka kuasa dia tu, kuasa 2 ni dia boleh masuk ke dalam. Jadi kita boleh tulis dia sebagai cos kuasa 2 5x. Dua bentuk ni adalah sama. Okey. So kita tukar ni supaya nak buat chain rule. Yang ni kita nak buat chain rule nanti. Sebab tu kita kena tukar bentuk dia jadi kuasa tu dekat luar. Kuasa dia paling besar lah kat luar. Okay, so ni nota lah. Nota untuk tukar bentuk. Boleh salin ni sekejap. Okay, alright. Dah siap salin Okay, sekarang ni bila awak dah tahu benda ni kena tukar bentuk dia, maka soalan F ni sin kuasa 2x dia tak boleh differentiate terus Maka saya akan tulis kat tepi dia ni, kita tukar bentuk, maka dia akan dapat
sin X kurungkan kuasa 2. Okey, jadi kat sini kita akan dapat dia lebih kurang macam bentuk fx kuasa n. Ingat tak fx kuasa n? Fx kuasa n ni maksudnya awak kena differentiate luar dulu, n darab depan dan n tolak 1. Lepas tu dia kena darab dengan f prime x. Okey, jadi untuk soalan fx ni kita akan tulis kat bawah lah. F prime x sama dengan, okey, 2 darab depan 2 tolak 1. Maka dia akan dapat 2 kat kurungan sin x. 2 tolak 1 dia akan dapat 1 lah kat sini. Okey, kemudian dia kena darab dengan, darab dengan differentiate sin x saja. Sin x. Differentiate sin x, maka dia dapat sin dapat cos x. Lepas tu darab pula dengan 1. Boleh faham tak ni? Dia ada 2 inner. Satu inner untuk sin x. Lepas tu x tu inner lagi sekali. Yang ni dapat yang ni. Jadi sekarang ni macam mana kita nak selesaikan ni? So 1 ni dah tarik depan, dapat 2 je lah. So dapat 2 sin x. Kuasa 1 ni saya masuk ke dalam. So dia tak payah tulis lah kurungan tu. Lepas tu dia terus darab dengan cos x. So ni jawapan dia. Boleh nampak tak? Soalan kalau dia bagi yang ada kuasa. Okay. Ni adalah jalan kerja untuk soalan F. Nanti boleh try tengok yang soalan F . Okey, saya bagi example lagi untuk soalan ni, soalan yang ada kuasa . Example F, F, G. Example G lah, dalam buku tak ada example G . Yang ni saya bagi. Tolong salin jap. Okey, cuba awak differentiate cos kuasa 5 2x. Dapat apa? Try dulu salin. Cos kuasa 5 2x. Kalau dah siap boleh buka mic, sharing je. Bagi tahu dulu nak kena buat apa dulu. Yang mana yang baru masuk, yang mana yang baru join ni, saya masih dalam fungsi trigonometri. Nak differentiate sin cos tan ni. Okay, siapa dapat jawapan? Boleh try. Salah tak apa, saya betulkan. Hanif nak try ke Hanif? Okay. Okay. Yang lain Ya, cuba lah, yang lain cuba. Ke Saiful dah dapat jawapan dah Saiful? Apa bisa tu tidak. Okay, Hanif next soalan . Saya bagi Saiful dulu. Okay Saiful, cuba bagi saya step dulu macam mana nak buat. Tukar bentuk dulu. Okay, tukar bentuk. Okay, cuba bagi saya jawapan untuk tukar bentuk. Cos 2x kurungan 5. Okay, cos 2x kurungan 5. Okay, betul. So tukar bentuk. Ini adalah tukar bentuk. Betul Saiful. Okay, next jawapan dia maka dapat 5 cos. Tulis f prime lah. Okay, f prime x sama dengan 5 kurungan dulu, ada tak kurungan? Ada kurungan? Ada, okey. Kena sebut kurungan . Okey, kurungan
cos 2x Okey. tutup kurungan Okey. darab Ada tertinggal apa tak? Kuasa tertinggal kuasa. kuasa 4 Okey, kuasa 4. Okey. Darab dengan sin sin. 1 darab 2 Sin saja ke? Tak ada sin 2x? ada Sin 2x. Lepas tu darab dengan 2 2. Okey, betul. Okey, cuma ada satu je yang kurang tepat. Differentiate cos dapat apa? Negatif. anti-sin Ya, negative sign. Jadi dekat depan ni kena ada negatif. Okay. Alright. So satu lagi, buat kurungan lah kat sini. Okay, so betul. So far jawapan ni adalah betul. Cuma ada dua benda tertinggal tadi. Apa ni? Saiful. Yang pertama, kuasa 4 tadi tertinggal. Dan yang kedua, negatif. Tapi tak apalah. So kita dah tengok kat sini Okay, jadi sekarang ni jawapan akhir dia berapa? Jawapan akhir dia. Cuba baca seorang. Seorang dia baca straight je. Dia tak ada kurungan dah sekarang ni. Kita dah kembang-kembang semua dah. Siapa nak cuba? Ataupun Saiful sendiri nak cuba boleh juga. Hani tu saya nampak buka mic. Hani try Hani. Ya, ada. Tengok depan ni je sebab saya dah tulis dah. 5 cos 2x kuasa 4. Okey sekejap. 5 tu dia kena darab something. 20 Mari mana 20? Mana ada 20? Cepat. Salah. Bukan 10, bukan 5, bukan 20. Lagi. 10 10. 10. Mari mana 10 tu? 52 Okey. 5 ni, 5 depan ni dia akan darab dengan 2 dekat belakang ni satu hal. Nampak tak 2 tu? Lepas tu dia ada satu lagi tinggal iaitu negatif ya betul, negatif. Okey. Alright, jadi sekarang ni 3 benda yang saya highlight kuning ni awak kena darab semua. So 5 darab negatif darab 2. Maka dia dapat negatif 10 dekat sini. Okey, baru betul. Alright, okay, next. Hanif. Lepas dah. Okey, kuasa kena letak. Kuasa tu dia boleh letak dalam kurungan ataupun masuk dalam balik. Masuk dalam tu maknanya dia duduk dekat cos. Okey, so macam mana kalau kita nak baca kalau dia masuk dalam? Cos 4. Ya, betul Hanif, betul. So dia akan jadi sini cos kuasa 4. Sebab kita tarik masuk dalam balik. Tapi kalau nak letak kat luar, betul. Lagi? Hanif, sambung sikit ke Hanif? Cos kuasa 4 2x. Okey. Belakang? Darab sin 2x. Lagi? Darab. Okey, tak ada dah. Okey. Alright, thank you Hanif. So ni jawapan dia. Cuma tadi ada Hanif sebut darab kan? Okey, antara cos dengan sin kalau kita tak tulis darab, dia dah faham dah situ. Cos dengan sin adalah hasil darab. Jadi sebab tu saya tak buat darab kat tengah ni darab ni tak perlulah, tak payah buat tu. Nanti kan awak baca x. Jadi jawapan dia akan dapat negatif 10 cos kuasa 4 2x sin 2x. Right, so thank you Saiful dan juga Hanif. So boleh salin jawapan ni dalam buku sekiranya kalau soalan ni keluar, dia sebenarnya basic differentiation. Awak just differentiate kuasa dia sahaja. Okay. Tengok, yang ni saja pun kat kos 9 dah terang pasal cos ni. Okay, jadi sekarang ni hopefully boleh cuba buat lah nanti soalan yang berbentuk yang ada kuasa ni. Saya rasa dalam tutorial ada nanti. Nak salin boleh salin. Kalau tak sempat salin nanti saya akan bagi dalam WhatsApp ke. Okay, next kita continue dengan example 12 yang terakhir. Okay, example 12 adalah menggunakan kaedah method. Okay,
sekarang ni fungsi dia ada 4 kan. Okay, fungsi ada 4. Algebraic, trigonometric, exponent dengan log. Exponent dengan log tu sikit je. Sebab tu saya lambat-lambatkan ni. Yang panjang dekat trigonometri. Sebab trigonometri dia ada 6 beradik dan dia menggunakan function outer dan juga darab inner. So sekarang ni bila kita dah belajar 4 jenis function ni. Okay. So kalau dia darab antara satu sama lain, kita kena guna teknik. Okay, teknik ni maksudnya kita dah belajar dah sebelum ni. Teknik, kalau hasil darab kita nama dia sebagai product rule. Kalau dia melibatkan hasil bahagi, kita kena guna quotient rule. Boleh ingat lagi Kemudian kalau kita ada kuasa ataupun set ke yang ada kuasa n, kita guna chain rule. Okay, bila kita sebut pasal hasil darab, okay ni hasil darab ni. Darab ni maksudnya dia akan darab antara dua keluarga yang berbeza. Contoh, algebraic darab dengan trigonometri. Jadi kena guna product rule. Okay. So kita tengok example 12. Okay. Example 12 ni dia bagi soalan yang ni. Fx sama dengan 2x kuasa 3 sin 4x tambah 1. So dekat sini kita boleh kenal pasti. Okay, contoh dalam buku awal. 2x kuasa 3 ni adalah algebraic. Sebab dia power rule. Okay, dan start daripada sin ni. Start daripada sin je. Tebal sangat tulisan saya buat. Okay, 2x kuasa 3 sampai sini adalah fungsi algebraic. Dan start daripada sin sampai 4x tambah 1 ni adalah trigonometri. Jadi dekat sini kita boleh nampak dia sebenarnya adalah hasil darab. Bila hasil darab kena guna product rule. Okay, so product rule. Dia tak beritahu sini product rule tapi dia mention suitable method. Suitable method ni maksudnya method yang bersesuaian. So bila kita ada hasil darab, jadi kena guna product lah. So bila nak guna product, awak kena choose ataupun kena pilih dua benda iaitu U dan juga V. So kena ingatlah kalau product rule dia kena pilih U dan juga V. Jadi daripada sini kita senang nak identify sebab U adalah 2x kuasa 3 dan V kita kena ambil sin 4x tambah 4x tambah 1. Boleh? Nak ambil trigonometry punya function, tolonglah saya banyak kali bagi tahu student saya. Jangan ambil sin saja. Dia tak ada tahu sin saja. Macam contohnya buat V sama dengan sin 4x sin saja. Dia tak ada, tak wujud. Dia sin dia tak boleh seorang diri, dia kena ada partner. Dia bukannya solo ataupun lone ranger, dia bukan. Dia kena ada belakang dia. Sin apa? Sin 3x, sin 4x, dia kena ada. So, kalau nak ambil V, pastikan jangan ambil sin sahaja, dia kena ambil belakang. So, dia akan jadilah sin 4x tambah 1. Okay, so itu yang pertama. Jadi, tolong ingat V dia tak boleh ambil single sign. Dan satu lagi, jangan ambil U tu. Ada pelajar saya, dia ambil U tu, dia ambil 2x kuasa 3. Maksudnya dia tulis sini. U sama dengan 2x kuasa 3 sin. Boleh ke macam ni? 2x kuasa 3 sin? Tak boleh. Sebab sin tu dia macam kita dah kerat seorang diri. 2x kuasa 3 tu dia tak boleh sin dekat belakang. Dia kena sin di depan. Jadi sin tu dia single juga. Jadi jangan ambil bentuk macam ni. So ni salah. Dia U dia memang 2x kuasa 3 sahaja. Dan V dia ambil sin 4x tambah 1. Okay? Alright. Jadi sekarang ni kita try tengok cara kaedah untuk product rule ni . So jam kerja dah ada. Cuma saya nak tunjuk balik je. Awak contoh je kat tepi tu. Ataupun tengok balik je lah. Okay, so dia bagi sini Fx sama dengan apa tadi? 2x kuasa 3. Oh, sorry. (2x kuasa 3) sin 4x tambah 1. Okay, so kita boleh identify ini adalah U dan belakang ni adalah V. So bila kita tulis U adalah 2x kuasa 3 dan V adalah sin 4x tambah 1. Okay, so kita nak cari U prime. U prime sama dengan 3 darab 2, 6.
3 tolak 1, 2. So dapatlah 6x kuasa 2. Untuk V prime, okay, V prime yang kita belajar tadi, siapa boleh beritahu sin 4x tambah 1 dapat apa bila differentiate? Cos 4. Cos 4. Okay, cos tu dah betul dah Faris. Cuma belakang dia bukan 4 saja. Dia adalah 4x tambah 1. Okay, so yang cos tadi dah betul dah. Cos. Tapi belakang ni kena salin dulu tau. 4x tambah 1. Dia tak akan berubah. Cuma 4 yang Faris sebut tadi kena letak kat depan. So dia akan jadi 4 cos 4x tambah 1. Boleh Faris Thank you Faris. Okay, so dah dapat dah bentuk ni. Maka kita nak cari dia punya product rule punya formula lah, iaitu f prime x sama dengan u v prime plus v u prime. Maka kita akan tulis u dulu. U yang mana? 2x cos 3. Ni darat silang macam biasalah. Lepas tu didarat dengan 4 cos 4x tambah 1. Tak muat ni. Sekejap. Sekejap Okay. So 4 cos 4x tambah 1 sebab dia adalah hasil darat hasil darat antara dua ni. Tambah dengan V. V adalah sin 4x tambah 1. V darat apa? Darat dengan U prime. So didarat dengan 6x kuasa 2. Okay, so boleh nampak kat sini. Ini adalah U, ini adalah V prime, ini V dan ini adalah U prime. Okay, so bila dah dapat masuk dalam formula macam ni, next seterusnya jawapan akhir kita nak tulis, awak just kembangkan tu. Kembang maksudnya awak akan darat apa-apa nombor je lah. Contohnya yang ni, 4 ni darat dengan 2x kuasa 3. Okay, so dia akan dapat jawapan dia 8x kuasa 3. And then cos 4x tambah 1 ni saling seperti biasa sebab dia tak berubah dah. Dia takkan berubah jadi 4 saja. And then ditambah dengan, okay, yang ni macam mana kita nak buat yang ni? Kalau sin 4x tambah 1 darat dengan 6x kuasa 2. So macam mana kita nak darat? X tambah 2 6x. Bukan tak? Bukan juga. Bukan. Dia ke awak dah sebut apa tadi? Terputus-putus Faris. Cuba baca balik. Dah keluar dah Faris. Mana? Line dia tak okey ke? Okay, tak apalah. So yang ni dia akan jadi macam ni tau. 6x kuasa 2 dekat belakang ni dia akan darat kat depan. Duduk kat depan ni je. Maka dia akan dapat, mana Faris? Dah terkeluar dah Faris. Macam ni. Okay. So inilah jawapan dia. Iaitu 8x kuasa 3 cos 4x tambah 1 tambah 6x kuasa 2 sin 4x tambah 1. Dekat sini tolong faham betul-betul cos dengan sin adalah sebutan yang berbeza. Jadi dia tak boleh combine. And then hint satu lagi, sekiranya di awal soalan tu dia dah partner di belakang tu 4x tambah 1 kan. Jadi jawapan akhir dia tetap akan jadi 4x tambah 1, 4x tambah 1. Dia tak akan berubah jadi 4x sahaja. Dia tak akan berubah jadi 4. Dia kena maintain. Okay, partner dia tu kena maintain sampai habis soalan. Okay, so ada soalan tak lagi sebelum saya berpindah bagi dua function? Dua function ni simple je. Sekejap. Okay, kalau tak ada soalan, kita try tengok kepada praktis jap. Mana praktis lah?
Log, sekejap lagi saya masuk log. Cuba buka muka surat 114. Muka surat 14. Okay, cuba buat soalan 1, 2, 3 tu. Sementara saya tengah copy ni jap. Soalan 1 dapat apa jawapan dia? Soalan 2 dapat jawapan apa? Okay, tulis dekat bawah tu . Okay, soalan nombor 1. Fx, okay, salin dulu soalan dia. Fx sama dengan sin x tambah cos x. Okay, differentiate f prime x. Seorang buka mic. Beritahu jawapan dia. Simple je yang ni. Dia ada 2 sebutan. Sin jadi cos X lah. Betul, sin jadi cos Lepas tu x. cos jadi negatif sin. Okay, so dia akan dapat sini negatif sin x. Okay, right. Thank you Faris. Dah masuk buat irada. Tadi hilang. Okay, right. So betul, soalan nombor 1 betul. Dan pergi pada nombor 2, iaitu y sama dengan tan kurungan sin x. Yang ni tak adalah susah. Cuma contoh tadi tu dia tak bagi detail macam ni lah. Okay, siapa nak cuba tan kurungan sin x? Nak hilang ngantuk, buka je mic tu bagi tahu. Dah lah tak buka kamera. Payah saya nak tengok student saya. Tadi je sekejap koyung buka kamera. Lepas tu tak ada orang dah buka kamera. Tan sin x. Siapa boleh try bagi jawapan? Apa second lah? Tan dia jadi secant kuasa 2. So y prime sama dengan tan dia akan dapat Kan kuasa 2. okey, dia akan dapat secant kuasa 2. Okey, lepas tu dekat dalam belakang ni dia kena salin balik tau. Salin je. Sebab dia memang partner dia macam tu. Kita differentiate depan je, partner dia salin balik. Cuma dia kena darab dengan darab ni kena darab dengan apa ni? 1. 1 kurang tepat. Ni dia differentiate sin x ketul tau. Dia bukan differentiate x saja, differentiate sin x sebab sin x tu adalah satu sebutan untuk inner. Cos 1. Bukan. Sin dapat apa bila differentiate? Sin. Cos. Awak ni tidur lagi ke semua orang? Sin dia dapat cos. Cos dapat cos x. Cos X, madam. Ya, betul Danish. Okay, right. So, sekarang ni nampak tak dia inner dia ni bukan sin x, dia bukan x saja, dia adalah sin x. So, sin x tu dia akan dapat cos x. Jadi, apa yang perlu buat adalah cos x ni dia akan pergi darab duduk kat depan ni. Sebab dia memang function dia kena darab ke depan. So, maka jawapan dia memang panjang sikit lah yang ni. Dia akan dapat cos x. Okay, buat kurungan. Secant kuasa 2. Buat kurungan balik. Sin x. Sudah. Dah tak nampak nombor dah. Dah sin cos tan semua dah. Okay. So salinan dulu jawapan dia. Okay, next. Nombor 3. Nombor 3 ni dia kena guna apa nombor 3 ni? Last example sebelum kita pergi pada log dan juga exponent. Product rule. Ya, betul. Product rule. Betul.
Sebab apa? Sebab dia ada hasil darab. Okay, so soalan nombor 3 ni tolong remark sikit kena guna product rule. PR. Use PR. Okay, first siapa nak try? Nak bagi U dan juga V? Anyone? Sebenarnya maths ni senang, dia nak faham. Tapi kalau ngantuk masa ni memang tak tahu nak apa nak belajar. Okay, cepat siapa nak try? U dengan V. U X kuasa 3 madam tak? Betul. Betul Lutfi. So U Apa? adalah V cos X. betul. V sama dengan cos X. Betul. Siapa yang kata betul tadi tu? Siapa yang tepuk tangan tadi? Siapa yang tadi? Farizuddin. Faris. Faris ke Akil? Faris. Okay, right. Saya tahu ni je. Untung tau siapa yang bunyi-bunyi ni saya tak check attendance sebab saya ingat dah nanti. Akil, Faris. Yang lain siapa lagi yang senyap tu? Tolonglah contribute sekali. Okay, betul. Siapa tadi? Lutfi dah bagi U sama dengan X cos 3. V sama dengan cos X. Okay, next. Saya nak U prime dengan V prime. U prime 3X kuasa 2 madam tak? Okay, betul Lutfi. V prime? V prime negative sin madam tak? Betul. Awak ni tak confident lagi ni. Duk tanya saya je lagi ni. Okay, betul-betul. Okay, betul Lutfi. Okay. Okay, maka dah dapat dah U prime betul. Weh, boleh tepuk tangan ke? Cuba try buat sekali lagi. Wah, okay Lutfi. Ui, ramai tepuk tangan ni. Wah, kat mana awak tepuk tangan? Sekejap. Kat mana? Macam mana boleh tepuk tangan? Boleh bagi ikon? Awak semua ni tu macam betul lah. Amboi. Sekejap. Kat mana saya nak belajar? Kat mana tu? Awak kat mana? Ada madam. Kat mana? Dekat chat Ada 3 titik tu madam tekan. Okay, 3 titik and then? Lepas tu ada emoji atas. Oh, saya tak ada. Saya ada. Oh, dekat raise hand. Okay, dah jumpa dah. Alright, thank you. Bagus ni. Okay. Kat mana tadi Formula product rule. Formula product rule. Okay, saya bagi ingatkan. So, dia akan jadi sini F prime X sama dengan U V prime plus V prime. Okay. U dia akan dapat X kuasa 3 V prime negative sin X. Banyaklah teams update ni. Cos X 3X kuasa 2. Okay, boleh nampak saya conteng ni semua dah complete dah. Saya dah letak jawapan. Awak tinggal salin je. Okay, last but not least, siapa nak try jawapan akhir? Yang complete set jawapan dia. Buka mic seorang. Sebab saya nak bagi tepuk tangan ni. Kalau betul. Siapa lagi yang senyap? Yang tak buka mic lagi. Cepat, siapa nak try? Jawapan akhir. Negatif di depan ada. Betul, negatif di depan, betul? Negatif X kuasa 3 sinus X Okay, lagi? tambah Mhm. X kuasa 2 cos X. Okay, alright, betul. Thank you Hanif. Terima kasih, betul. Mantap sebenarnya. Wow. So nanti kalau test 1 nanti bolehlah kan jawab soalan ni sebab soalan test 1 first kali soalan dia berkenaan
product rule, quotient rule yang melibatkan hasil darat dengan trigonometry. So hopefully boleh buat lah. Okay, saya nak stop 9.30. Saya masuk sikit lagi topik. Saya rasa second derivative ni saya masuk esok lah. Second derivative tu sikit je sebenarnya. Esok saya habiskan lagi 2 topik. Ada nak tanya lagi tak soalan ni? Danish, Akil, ada tak ada? Madam tepuk, madam. Tepuk dah lah, saya tepuk dah. Mantap. Dia cuma satu je dia tak update lagi. Bila kita tepuk tu, dia tak bagi tahu siapa yang tepuk. Tu saya tepuk tu. Nampak tak? Okey, Dia nampak bagi lah. tahu madam. Mana ada dia bagi tahu? Tak ada lah. Mana ada dia bagi tahu? Oh, ada kat bawah tu. Okey, ada. Dekat emoji. Ada kecil macam. Ada. Okey, dah nampak dah. Okey, alright. Dah. Okey, terima kasih sebab ajar saya satu benda. Bolehlah saya praktis untuk next class. Okey. Okey, next kita pergi pada 2 function lagi Boleh lagi tak? 2 function ni sikit lagi. Dah. Tak payah gelak-gelak lah. Dah, settle dah. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, last kali kita pergi pada 2 function iaitu exponent dan juga logaritmik. Okey, exponent dengan logaritmik ni sangat senang sebab dia tak ada banyak formula macam trigonometry. Yang pening trigonometry yang banyak sebab trigonometry dia ada 6. Tolong ingat sekali benda ni. Okey, saya pergi pada exponential Okey, exponential sila buka muka surat okey 13. Cuba tengok muka surat 13. Okey, buka muka surat 13 sekarang. Exponential function. Bila kita sebut pasal exponential, dia punya soalan mesti ada huruf ataupun asas E. Ni asas E ni. Okey. Dan dia punya differentiate dia sama macam trigonometry. Dia ada inner dan juga outer. So, saya tunjuk kat tepi ni Contohnya kita ada D dx E kuasa fx. Okey. Tolong salin E ni adalah outer dan fx ni adalah inner. Okey, bila kita differentiate outer and differentiate exponent lah kan. Satu keunikan untuk exponent, kalau kita ada exponent, bila kita differentiate dia akan dapat exponent juga. Dia tak berubah, exponent takkan hilang. Jadi kalau exponent outer, bila differentiate dapat exponent juga. Okay, dan exponent apa? Salin balik, exponent fx. Lepas tu dia kena darab dengan inner dia. Inner adalah yang fx dekat atas ni. Ni fx dia kan. Jadi differentiate fx maka dapat f prime x. Itu je. So kalau ikut kat sini kita akan nampak dia sebenarnya salin je balik untuk outer ni. Salin balik outer. Lepas tu dia kena darab dengan differentiate kuasa. Sebab fx tu yang kecil tu dia adalah kuasa tau. So ini adalah konsep dia. Dia tak ada tolak satu, dia tak ada kurang ke apa, tak ada. Dia sama je. Okey, contoh dia, saya bagi contoh kat sini. Okey, so dia bagi y sama dengan eksponen 4x. Okey. So bila kita differentiate eksponen, maka dia akan dapat y prime sama dengan, salin je balik, eksponen 4x. Cuma dia kena darab dengan differentiate kuasa dia. 4x bila differentiate dapat apa? 4, betul. Okay, so dapat 4. Jadi 4 ni dia akan darab pergi depan. Maka jawapan untuk y prime dia adalah 4e kuasa 4x. Okay, senang cerita kalau untuk eksponen awak differentiate kuasa terus darab depan. Dia akan dapat jawapan dia. Okay, ni dia contoh yang pertama Contoh yang kedua, kalau saya bagi y sama dengan 2 eksponen 8x. Okay, 2 eksponen 8x, bila kita differentiate y prime, 2 eksponen 8x ni kena salin dulu. Salin. Tapi didarab dengan apa? Darab dengan 8.
Sebab differentiate kuasa dia 8x ni dapat 8. Maka dapatlah jawapan dia 8 tu darab dengan 2 dekat depan, maka dapat 16E kuasa 8x. Okay. Okay, ada nak tanya ke okay? Ada. Tak ada. Okay. So, ni baru 2 contoh. Okay, saya bagi contoh yang ketiga, yang terakhir. Eksponen dia sangat senang sebab dia tak perlu tukar ataupun hilangkan eksponen tu. Okay, saya bagi yang seterusnya 10E kuasa X kuasa 2. Okay. So, macam mana nak differentiate? Okay, differentiate akan dapat Y prime sama dengan salin balik 10E kuasa X kuasa 2. Okay. Darab dengan differentiate. Differentiate apa sekarang ni kita nak differentiate? 2x. Kuasa 2. Okay. Kita nak differentiate X kuasa 2. Jawapan dia betul Danish. Dia akan dapat sini 2x. Sebab kita fokus yang ni kita differentiate dia punya kuasa. Okay, lepas tu apa nak perlu buat? 2x ni dia akan darab dengan 10. Maka dapatlah jawapan dia 20x E kuasa X kuasa 2. Okay. So kat sini boleh faham tak? Eksponen dia salin balik macam biasa. Cuma kuasa dia awak differentiate, letak kat belakang dan darab kat depan balik. Okay, so boleh salin sekejap jawapan anda. Contoh yang saya bagi ni. Simple je lah. Ni sebenarnya kalau tak nak buat ni, tak nak buat yang darab 8 ni, yang ni, kalau tak nak buat tak apa. Terus kita darab depan je. Dia dah dapat jawapan Okay, so kita tengok contoh example 15. Saya lajukan sikit lah ni sebab dia tak ada sangat dia punya jalan kerja. Okay, soalan A. Okay, soalan A dia bagi soalan dia adalah fx sama dengan 3e kuasa 2x. Maka bila kita differentiate f prime x. Okay, differentiate kuasa dia berapa dapat? 2x dapat 2 kan? Okay, so 2 ni darab dengan 3 dapat 6 E kuasa 2X. Senang macam tu jalan kerja dia. Kuasa semua dia sama je. Okay, next. Soalan B. Okay, soalan B. Fx sama dengan E kuasa X kuasa 2 tambah 1. Okay, so nak cari dia punya f prime. Okay, boleh contoh kat sini X kuasa 2 tambah 1 ni bila differentiate dapat apa? 2x. Okay, betul. 2x. Maka dia punya jawapan 2x ni darab ke depan, letak kat depan ni. Maka dia akan dapat sini 2x besar Eksponen kuasa X kuasa 2 tambah 1. Maksudnya yang belakang ni dia salin sama je dengan soalan dia. Salin je. Okay. Next, soalan C. Okay, soalan C, Y sama dengan eksponen X per 2. Ni soalan dia sebenarnya. Soalan C tu. Okay, so kita differentiate dapat Y prime. Okay. Siapa boleh beritahu differentiate X per 2 dapat apa? Differentiate. 1 per 2. Okey, betul. 1 per 2. Maka, maka jadi 1 per 2 darab ke depan. Darab letak kat depan ni. So, dia akan jadi huruf besar, nombor besar. 1 per 2, eksponen X per 2. Senang. Dia macam hampir sama dengan power rule. Cuma power rule dia X kuasa something. Kuasa darab depan and then kuasa tolak 1. Tu power rule. Tapi kalau eksponen dia tak tolak apa-apa. Dia just differentiate kuasa darab depan and then salin balik eksponen. Okay, soalan D. Y sama dengan eksponen kuasa sin X. Okay, ni dah masuk trigonometri sikit. Jadi dia punya Y prime adalah, okay, saya contoh kat sini sin X
kalau differentiate dapat apa? Cos. Okey, betul, cos. So dia dapat sini cos X kan? Maka cos X tu ditarik darab depan. Jadi jawapan dia akan dapat cos X. Ini kita kurungan lah. E kuasa sin X. Okay. Kalau tak nak letak kurungan, jawapan dia macam kat dalam buku tu. So boleh faham tak? Eksponen sangat senang sebab dia darab je. Okay. Dah habis dah contoh ni. Tengok muka surat berapa? Muka surat 14. Okay, muka surat 14. Dia dah combine dah. Dia dah darabkan dengan sebutan lain pula. Okay, ini adalah differentiate fx 3x kuasa 2 e kuasa 2x solat 1 menggunakan kaedah yang sesuai. Jadi dekat sini kita identify dulu 3x kuasa 2 ni adalah algebraic dan eksponen kuasa 2x ni nampak tak dia asing kat sini. Ini adalah eksponen. Jadi bila dia melibatkan hasil darab maka kena guna product rule. Okay, ini muka surat 14 Jadi kena pilih U yang mana? Okay, pilih U untuk 3x kuasa 2. V adalah eksponen kuasa 2x tolak 1. Okay, jadi dekat sini kalau tengok jawapan dia dah adalah kat situ. Saya tunjuk je balik. So U sama dengan 3x kuasa 2 dan V adalah eksponen kuasa 2x tolak 1. U prime dapat 6x. V prime dapat V prime dapat apa? Ini dapat 2. Maka dia dapat 2E kuasa 2x tolak 1. Okay. Maka nak guna product rule. Y prime sama dengan UV prime plus VU prime. Darab silang je lah. Ataupun saya tak tunjuk lah. Yang ni je lah. 3x kuasa 2 darab 2x tolak 1 darab eksponen 2x tolak 1 dan 6x. Okay. Ini adalah U, ini V prime, V U prime. Okay, so yang ni tolong hati-hati bila nak darab, nombor darab dengan nombor kat depan. Sebab tu dapat 6. 3 darab 2. And then 6x dekat belakang ni, 6x ni dia boleh darab ke depan. 6x ni tarik duduk kat depan. Jadi dia akan dapat 6x E kuasa 2x tolak 1. Okay. And then kalau tak nak tinggal jawapan akhir macam ni, awak tinggal kat sini pun saya dah kira ambil betul lah. Sebab awak dah kembangkan kuasa ataupun algebraic dengan exponential. Okay, so try tengok example jap. Kita try buat nombor 7. Nombor 7 fx sama dengan 4 per eksponen 3x. Okay, so yang ni kena tukar bentuk dulu Yang ni dari atas dia akan jadi 4 eksponen kuasa negatif 3x. Sebab kalau ada pecahan dia tak boleh differentiate dalam keadaan pecahan macam tu. Awak kena naikkan ke atas dulu. Okay, so dapat berapa f prime x dia? Negatif 3. Okay. Ni yang ni differentiate dapat negatif 3, betul? Tapi negatif 3 nanti dia kena darab dengan 4. Maka dapat negatif 12. Betul. Salin balik. Okey dah. Dah siap dah jawapan dia. Negatif 12 eksponen kuasa negatif 3x. Y sama dengan X eksponen kuasa X. Yang ni nak macam mana nak differentiate?
X eksponen kuasa X. Nombor 8 nak macam ni. Apa dia? 1. Awak kenapa Faris? Kenapa jadi 1 tiba-tiba? Mana boleh dia 1? Awak differentiate terus Tak boleh. Faris dia tak boleh differentiate terus ni. Dia kena guna kaedah. Kaedah apa yang sesuai? Product rule. Ya, product rule. Sebab ini melibatkan hasil darab. Satu algebraic, satu eksponen. X ni algebraic. Sebab dia X kuasa 1. E kuasa X ni adalah eksponen. Jadi dekat sini dia tak boleh differentiate direct macam tadi. Awak kena pilih ini adalah U dan ini adalah V. So automatically ini kena guna product rule. So bila nak guna product rule, pilih U adalah X dan V dia adalah eksponen kuasa X. Okay. So bila U prime tadi, betul jawapan yang Faris tadi. Dapat 1 sebabnya X ni differentiate dapat 1. And then V prime, kalau eksponen kuasa X, differentiate X dapat berapa? 1 kan? Jadi bila 1 darab dengan eksponen kuasa X, dapat eksponen kuasa X juga. Jadi kalau awak differentiate eksponen kuasa X, dia akan dapat diri dia sendiri. Dia tak akan berubah apa-apa. Okay. Jadi ini dia pun jawapan dia. Boleh salin And then maka Y prime dia guna formula product rule UV prime plus VU prime. Okay. So darab silang. X V prime eksponen kuasa X. V eksponen kuasa X. Dan U prime adalah 1. So dia akan dapat sini eksponen kuasa X tambah dengan eksponen kuasa X. Okay, so nombor 8 tolong jangan buat differentiate biasa sebab ini adalah hasil darab. Hasil darab antara dua keluarga, iaitu keluarga algebraic dan keluarga exponential. So dia tak boleh simplify darab direct macam tu. Boleh salin. Dan last kali, saya rasa saya stop sampai sini lah kot. Awak dah kelas pukul 10 kan? Tak apalah, logaritmik tu nanti saya terang hari esok lah. Esok kita ada kelas pukul 2.30 macam biasa. Saya sambung lagi. Esok tak payah buat tutorial lagi. Esok bukan discussion tutorial. Esok kita sambung kuliah lagi. Okay, nombor 9. Last. Sebelum kita stop. Sebelum saya bagi tugasan untuk tutorial. Okay, nombor 9, volunteer pun tak apa sebab yang ni dia tak ada apa-apa product rule ni, dia just direct saja. Siapa nak try soalan yang terakhir, FX, nombor 9. Buka mic bagi tahu jawapan. Okay, 2x Tambah 3 3x 3x kuasa 3 kuasa 2. Okay, lepas tu eksponen X kuasa 3 tambah 1. Okay. Alright, betul Akil dan thank you juga Faris. Okay, betul Akil. Alright, terima kasih tolong jawab. Okay, jadi boleh faham lah tu sebab yang bahagian eksponen tu betul. Differentiate X kuasa 3 letak kat depan. Tu siapa pula thumbs up tu. Okay, letak kat depan, lepas tu dia darab kat depan. So hari ni kita belajar 2 topik sahaja, iaitu trigonometrik dan juga exponential. Fahamkan dulu betul-betul lah. Yang saya bimbang dekat trigonometri tu sebab
Awak bukan jumpa chapter 1 saja trigonometri ni. Awak akan jumpa chapter 2, jumpa chapter 3 dan jumpa chapter 4. So tolong sangat-sangat buat tutorial. Yang kita tak belajar nak sambung esok kita sambung esok. Tolong masuk kelas awal sebab tadi pun dah 15 minit dah burn masa. Tolonglah. Tolong masuk awal. Saya tak nak marah depan dah. Tak nak marah depan-depan. Jadi inilah cara dia. Tolonglah bagi tahu kawan yang lain. Okey, jadi boleh tengok balik video ni nanti and then saya minta tolong siapkan tutorial sebabnya nanti kita nak bincang ataupun esok mungkin slot sekejap buat nombor berapa gitu. Kita dah start sampai soalan nombor 7. Tolong buka muka surat. Buka muka surat saya. Muka surat 29. Okey, muka surat 29. Sila buat soalan nombor 7 semua sebab semua ni adalah trigonometri punya function. Trigo. So dalam ni dia ada produk, dia ada quotient. So tengok satu-satu je saya tengok. Kalau soalan A, B, C ni A, B, C, D. Yang ni yang basic je, dia just basic. Yang tak payah guna apa-apa teknik. Okey, tetapi start daripada soalan E, okey, soalan E sampai soalan N, ni semua ni kena guna teknik. Kenapa bila saya sebut guna teknik? Sebab dia ada sama ada hasil darab ataupun hasil bahagi. Okey, so sila guna teknik Oh, kecuali L je. L ni yang basic. L ni basic sebab dia tak ada guna teknik ni L ni. Yang lain semua kena guna teknik. So kalau nampak kat sini soalan E ni kan dia bagi sin X ni U, tan X ni V. So kena guna product rule. F ni pun sama. F ni U dekat atas, V dekat bawah. Ini adalah quotient rule. Okay, tolong revise balik Ini U, ini V. So ini adalah quotient rule. Sebab dia ada hasil bahagi. Oh, H pun dia tak payah guna teknik ni. H ni adalah basic je. H basic. Yang saya letak slash tu basic. Tolong buat siapa-siapa lah. Contoh lah. Kalau siap, dia nak minta saya semak. Buat snap dan hantar pada saya. Saya akan semak. Tapi seorang dua yang pertama je lah. Yang belakang-belakang tu kita tunggu discussion je lah. Tolong buat soalan nombor 7. And then soalan nombor 8 jangan buat. Sebab kita tak bincang lagi long. Buat soalan nombor 9 sebab soalan 9 ni adalah keluarga X eksponen. Tolong buat yang kita dah belajar tadi, simple je ni. Buat soalan A sampai H. Ke ada lagi belakang? Oh, ada lagi J. Sampai J. Itu je. Jadi soalan tutorial yang saya tinggalkan, sila buat soalan 7 dan soalan 9. Dan kalau sempat esok lah kita try tengok 1, 2, 3 soalan lah yang perlu dibincangkan. Alright, so anything, ada tak soalan apa-apa? Tak ada. Okay, tak ada. So terima kasih semua. InsyaAllah jumpa petang esok. Nanti saya akan bagi link balik link dalam WhatsApp group untuk kelas pukul 2.30. Tolong masuk awal sebab supaya tak ada membuat orang lain menunggu-nunggu dan saya sendiri tak tunggu awak. Jadi tolong esok petang tak adalah kod kes tertidur lagi. So attendance ni saya tak check dah. Cuma saya akan check history siapa yang masuk lambat tadi. So yang ni yang masuk awal tu saya tanda lah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Sekiranya ada soalan boleh stay Saya tak tutup lagi Teams ni. Boleh tunggu and then yang lain tu kalau dah habis boleh live lah. Okay, terima kasih semua dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga ajar saya satu benda yang baru. Tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga siapa yang join saya tadi. Terima kasih banyak. Okay. Waalaikumsalam. Siapa-siapa nak tanya soalan boleh